pagi semua. So, untuk tugasan pendidikan moral kamu pada minggu ini ialah untuk unit 11 masyarakat prihatin alam terpelihara. So, untuk yang mula-mula ni, coba kita tahu ringkasan untuk topik ni. Tugasan kamu sebenar adalah bentuk PBL, project based learning. Nanti akan diberitahu selepas ni. Okey. Secara ringkasnya, unit 11 ni bercerita berkenaan dengan kamu punya peranan dalam memelihara alam sekitar. Okay? So, dalam buku teks kamu dan juga modul, dia ada tulis di sana. Okay? Ini masih buku. Ya. Okay. Berkenaan dengan langkah-langkah menjaga alam sekitar. Kalau menunjuk gambar aja di sana, bergotong royong membersihkan kawasan persekitaran, menanam pokok bunga untuk mencerahkan persekitaran, dan melaksanakan program 5R. Apa itu program 5R? Yaitu pertama ialah fikir semula, rethink. Huraian dia, berfikir sebelum membuang sesuatu, barang, terutama barang yang masih boleh digunakan ataupun boleh diiktar semula. Untuk contohnya macam pakaian kita, katakan pakaian tu macam t-shirt kan. Okay, kalau sudah lama banyak koyak-koyak, jangan boleh dibuang. Kamu boleh jadikan dia sebagai kain lap. Okay. Kemudian kedua, repair, itu baiki. Berusaha membaik pulih barang yang masih berada dalam keadaan baik. Contohnya macam kasut kamu. Kadang kamu nampak kasut kamu lusuh kan, macam kasut putih, jadi kamu beli yang pemutih itu, kasut putih kasut. Okay, contohlah. Kemudian ketiga adalah reduce, iaitu mengurangkan pembelian penggunaan sesuatu barang. Contohnya kalau membeli barang di kedai kan, soalnya kalau kita beli barang kan, orang kedai akan bagi kamu plastik supaya kamu masukkan barang kamu. Jadi sekarang untuk cara penjimatan, kamu beli yang bag yang murah tu, yang so tu dah cara recycle bag. Bawa awal di kedai, jadi masa dorang memasukkan, kamu bagi saya pakai bag ni, tidak mau plastik. Soalnya spinpat akan tanya tu kan, kamu plastik ke tidak? Kemudian recycle, keempat, putar semula. Mengitar semula barang untuk menjadikan barang baru. Contohnya botol atau bekas plastik, alatan logam. Benda-benda ni adalah yang kamu boleh recycle. Soalnya paling senang adalah kertas lah. Surat kabar. Surat kabar lama tu, kalau dulu lah, ada tulis tanya surat kabar lama macam tu. Jadi kamu bagi surat kabar dengan orang tu, dia akan bawa pergi kilang yang mengitar semula. Kemudian kertas semula tu boleh diguna balik sebagai surat kabar baru. Okay, kemudian guna semula, reuse, menderma barang lama yang masih berada dalam keadaan baik kepada badan kebajikan. Contohnya alatan rumah kamu, macam ada periuk-periuk yang sudah nemu pakaian kan sekarang kalau macam PKP, GoShop, Shopee semua jual barang-barang memasak kan, jadi tak ada yang tiba-tiba orang tua kamu mau beli yang baru ni. Jadi yang lama dengan mau buang, silakan jadi baik bagi kepada badan kebajikan ataupun orang-orang yang memerlukannya. Okay. Kemudian dalam buku dia juga cerita berkenaan dengan punca dan akibat pencemaran. Kamu tahu pencemaran kan, pelbagai jenis pencemaran bunyi, pencemaran udara. Okay. So punca yang pertama ialah pembuangan sisa buangan domestik dan industri ke dalam sungai. Kedua, tumpahan minyak daripada kapal di laut. Seterusnya, mendapat lumpur di dasar sungai akibat pembersihan hutan. Okay. Ini semua ni akan menyebabkan pencemaran air. So, akibat daripada pencemaran tersebut, perkara yang mungkin timbul ialah kematian ataupun keputusan hidupan laut, kekurangan bekalan air bersih, dan kesihatan manusia terjejas. Okay. Itu adalah pencemaran air. Kedua, pencemaran udara pula. Punca-punca yang mungkin ialah pelepasan asap dan gas daripada cerobong kilang, pelepasan asap, habuk dan gas daripada exhaust kenderaan, pembakaran terbuka. Ini pembakaran terbuka ni selalu kan kita buat, kalau especially kalau kampung-kampung. Okay. So akibat daripada pencemaran udara ialah kualiti udara menurun. Kan kalau orang membakaran, kata jiran kamu membakar, kamu terkena dia punya bau tu kan,
sudahlah susah mau bernafas kan, sesak nafas kan. Nah, yang kedua, suhu bumi meningkat akibat pemanasan global dan kesan rumah hijau. Kalau jerebu disebabkan oleh apa? Pembakaran hutan secara besar-besaran. Apa yang berlaku kalau Sabah terkena daripada pencemaran jerebu ni? Tiba-tiba kita nampak suasana sekeliling warna oranye, warna merah kan, dan susah macam bernafas tu. Penglihatan pun kurang jelas. Kemudian kesihatan manusia terjejas. Ini menganggap bila pencemaran udara boleh menyebabkan masalah di jantung kita lah, terutama sekali. Okey. Kemudian berkenaan pencemaran tanah dan bumi pula. Okay. Kita tengok pencemaran tanah, punca dia ialah penggunaan baja kimia, racun serangga, perosak secara berlebihan, perebutan sampah sarap dan pembakaran hutan. Okey. Akibatnya kualiti kesuburan tanah terjejas, pengeluaran hasil pertanian merosot, hakisan tanah dan juga banjir. Betul lah. Okay. Kalau kita tengok sekarang kan yang laluan Pen Borneo tu banyak kan bukit sudah terredah, tidak apa-apa lagi bukit begini terus saja begini. So bila hujan lebat apa jadi? Air yang sepatutnya melalui di dalam bumi, maksudnya di antara pokok-pokok itu, sekarang pokok itu tidak, dia akan terus laju saya pergi kampung-kampung, pergi laluan, akibatnya banjir tiba-tiba. Okay. Kemudian pencemaran bunyi diakibatkan oleh bunyi bising daripada mesin jentera di kilang dan kawasan pembinaan, dan bunyi bising daripada kereta api dan kapal terbang, especially lah kalau di bandar ataupun di kawasan lapangan kapal terbang. Memang kuat betul bunyi dia, memang bingit kita dengar. So akibatnya kehidupan manusia menjadi kurang selesa. Betul lah, tengah-tengah best tidur tiba-tiba malam terdengar bunyian orang bukan orang kapal terbang naik. Itu daya pendengaran manusia terjejas. Boleh jadi tuli dengar masih, tapi kurang jelas, orang kena berteriak. Okay. Kemudian kepentingan menjaga alam sekitar, berbagai jenis kepentingan. Cuma yang dalam buku ni dia bagi ini sih. Kamu boleh nyatakan juga apa kepentingan dia. Dan semestinya benda-benda ni datang daripada buku, dari pembelajaran luar ataupun internet pun kamu boleh dapat. Pertama, mewujudkan persekitaran yang lebih indah, bersih dan selesa. Okay. Kedua, mengekalkan habitat spesies, flora dan fauna. Flora tu apa? Fauna tu apa? Flora tu macam tumbuh-tumbuhan lah, bunga-bunga. Fauna ni lebih kepada haiwan-haiwan. Okay. Ketiga, memelihara kualiti sumber semula jadi air, udara dan hutan. Jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran, bila kita kawal pencemaran tu, kita punya hutan masih ada, udara pun tidak tercemar. Okay. Kemudian keempat, memelihara keseimbangan ekosistem. Ekosistem tu melibatkan daripada tumbuhan kepada hewan kepada alam sekitar, turun lagi balik macam tu. Okay. Dan meningkatkan taraf hidup manusia, itu yang kelima. Okay. Dan terakhir, mengurangkan beban kewangan kerajaan untuk merawat alam sekitar yang tercemar. Betul lah kalau macam longkang-longkang besar lah semua sekali, tiba-tiba penuh dengan sampah sarap, perlu dibersihkan kan setiap hari. Jadi kalau kita pandai menjaga alam sekitar, tidak perlulah orang-orang ataupun kerajaan mengupah orang lain untuk membersihkan. Okay. Kita sendiri, dari kita sendiri. Okay. So itu adalah berkenaan dengan bab ini secara ringkas lah. Okay. Jadi untuk yang pertama ni, tugasan yang pertama kamu kena buat ialah pada muka surat 60 buku modul hasil jawab itu. Okay. Yang berikutnya pula iaitu tugasan yang memerlukan masa 2 minggu, cikgu akan beritahu nanti. Okay.